Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muazzam bin Muhammad selaku pensyarah bagi kursus SCDA 3103 pengurusan co-curriculum di sekolah. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tentang pengurusan co-curriculum semasa pandemik COVID-19. Ini merupakan senarai ahli kumpulan 5 iaitu saya sendiri Siti Nur Afika binti Muhammad Noor memegang nombor matrik 273318, Ridwana binti Razali 273459, Ang Jiawe 269580 dan Cornelius Campur Yang 271750. Baiklah, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Kami telah memilih Sekolah Kebahasaan Bukit Kapar sebagai salah sebuah sekolah bagi mengetahui pengurusan co-curriculum sekolah. Ini merupakan serba sedikit tentang latar belakang Sekolah Kebahasaan Bukit Kapar. SK Bukit Kapar ini terletak di Jalan Setiajaya, Kampung Bukit Kapar, Selangor, dan sekolah ini telah menempuh nama sebagai sekolah cemerlang dalam bidang co-curriculum seawal tahun 2010. Dan banyak kejayaan yang telah diraih oleh sekolah ini terutamanya dalam pasukan padan beruniform, sukan olahraga dan juga co-akademik. Ini merupakan visi dan misi co-curriculum bagi Sekolah Kebahasaan Bukit Kapar. Visi ini adalah melahirkan seramai murid yang cemerlang dalam co-curriculum di semua peringkat dan misi ialah membimbing dan melibatkan pelajar secara proaktif dan juga melahirkan seramai murid yang cemerlang dalam co-curriculum di semua peringkat dalam pelbagai program co-akademik, unit beruniform, sukan dan permainan melalui strategi perancangan yang mantap sehingga mencapai standard tertinggi. Dari segi pencapaian co-curriculum, SKB Kapar telah mendapat johan dalam pertandingan kawal kaki perempuan pada tahun 2010 dan 2011 iaitu peringkat kebahasaan dan juga mendapat johan peringkat kebahasaan dalam pertandingan bercerita bahasa Melayu pada tahun 2011 dan juga mendapat johan peringkat negeri iaitu dalam kejohanan Pidato Piala Diraja selama 3 tahun 2012, 2018 dan juga 2019. Baiklah, dari segi anugerah pengurusan co-curriculum, SK Bukit Kapar telah mendapat johan dalam pengurusan co-curriculum peringkat daerah Kelang pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Dan SK Bukit Kapar juga telah mendapat anugerah emas dalam anugerah kualiti daerah Kelang pada tahun 2017 dan 2018 dan juga telah mendapat anugerah emas dalam inovasi co-curriculum pada tahun 2018. Dan SKB Kapar juga telah mendapat anugerah perak dalam pengurusan pasukan badan beruniform pada tahun 2018 dan 2019 dan juga mendapat perak dalam pengurusan kelab dan persatuan 3 tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Berdasarkan pencapaian dalam bidang co-curriculum dan juga dari segi pengurusan co-curriculum, kita dapati bahawa SK Bukit Kapar ini sangat cemerlang dalam pengurusan co-curriculum dan juga sangat aktif dalam bidang co-curriculum termasuklah dalam sukan dan permainan, badan beruniform dan juga kelab dan persatuan. Seterusnya adalah untuk bahagian biodata penolong kanan co-curriculum. Puan Rosmah binti Abdul Aziz merupakan guru penolong kanan co-curriculum SK Bukit Kapar. Beliau juga merupakan tulang belakang dalam bidang co-curriculum SK Bukit Kapar. Untuk memastikan sekolahnya tidak tertinggal, beliau melakukan inovasi-inovasi baru untuk menjadikan SK Bukit Kapar sebagai piawai sekolah-sekolah lain. Seterusnya adalah prosedur menjalankan temu bual. Terlebih dahulu, kami berkomunikasi dengan Puan Rosmah melalui aplikasi WhatsApp. Puan Rosmah meminta soalan temu bual daripada pihak kami supaya beliau dapat membuat persediaan bagi menjawab soalan tersebut. Kemudian pihak kami dan Puan Rosmah telah mencapai persetujuan untuk membuat sesi temu bual pada 4 Jun 2021 pukul 3.30 petang. Seterusnya, kami membuat sesi temu bual kami menggunakan aplikasi Google Meet. Semua ahli kumpulan bersedia seawal 30 minit sebelum temu bual itu berlangsung. Dan sepanjang sesi Google Meet, kami menggunakan Xbox gambar untuk merakam perbualan temu bual tersebut. Seterusnya adalah 4.0 ringkasan temu bual.
Melalui hasil temu bual dengan Puan Rosmah, kami dapat memberi kesimpulan bahawa mengikut 25 petunjuk pelaksanaan. Yang pertama iaitu visi dan misi. Melalui visi dan misi co-curriculum sekolah SK Bukit Kapar, sekolah tersebut telah mencapai skala 7. Dan yang kedua adalah slogan. Sama juga, SK Bukit Kapar telah mencapai skala 7 kerana SK Bukit Kapar mempunyai slogan khas untuk co-curriculum, iaitu melestarikan pencapaian co-curriculum melalui teras co-curriculum, iaitu co-curriculum untuk semua, co-curriculum untuk kecemerlangan dan co-curriculum untuk peragaan. Dan yang ketiga adalah perancangan tahunan. SK Bukit Kapar juga telah mencapai skala 7 kerana SK Bukit Kapar berjaya dalam penyediaan perancangan tahunan serta blueprint di mana ketua penyelaras bagi setiap unit akan menetapkan sasaran bagi setiap unit di bawahnya dan akan menyediakan pelan taktikal dan pelan operasi berdasarkan kekuatan, halangan dan peluang yang ada. Dan yang keempat adalah struktur organisasi co-curriculum. SK Bukit Kapar mencapai skala 6. Peranan pihak sekolah menyusun struktur organisasi kurikulum berdasarkan kebolehan dan kemahiran guru. Dalam sesi temu bual tersebut, kami juga mendapati bahawa Puan Rosmah telah menyatakan iaitu struktur organisasi co-curriculum adalah disusun selepas pihak sekolah menyelesaikan susunan struktur organisasi akademik. Dan yang kelima adalah kelengkapan prasarana. SK Bukit Kapar mencapai skala 6. SK Bukit Kapar mempunyai prasarana yang mencukupi. Walau bagaimanapun, keluasan padang kawat kaki ataupun tempat lapang untuk mendirikan kemah bagi sekolah tersebut adalah agak terhad. Baiklah, dari segi 25 petunjuk pelaksanaan, yang keenam ialah dari segi penerimaan sumber-sumber dari pihak luar. Kami memberikan skala 7 kepada SK Bukit Kapar kerana sekolah ini telah menerima peruntukan kewangan daripada kerajaan setiap tahun iaitu dari segi bantuan kewangan co-curriculum, bantuan sukan sekolah, bantuan bayaran tambahan persekolahan sekolah untuk co-curriculum. Dan yang ketujuh ialah melahirkan guru terlatih. Kami telah memberikan skala 7. Di mana guru di SK Bukit Kapar ni telah mengikuti kursus perguruan merangkumi ilmu pengendalian aktiviti co-curriculum. Dan pihak sekolah juga mempunyai ramai guru pelatih kesan daripada kursus tersebut. Dan yang ke-8 ialah dari segi penyebaran jadual aktiviti co-curriculum dan kami telah memberikan skala 7 kerana pihak sekolah SK Bukit Kapar ni telah menyebar luaskan lagi jadual aktiviti kepada guru, murid dan juga ibu bapa untuk memudahkan semua pihak bersedia dan merancang jadual selari dengan jadual aktiviti co-curriculum. Yang ke-9 ialah dari segi tugas dan tanggungjawab guru, iaitu skala 7, di mana guru di SK Bukit Kapar akan menerima surat lantikan pada awal tahun dan tugas guru juga akan dipaparkan di dalam buku pengurusan sekolah yang diterima oleh semua guru. Dan dari yang ke-10 adalah penubuhan aktiviti co-curriculum yang sepadan dengan jumlah enrolment, iaitu skala 7 kerana sekolah SK Bukit Kapar ni telah menubuhkan aktiviti co-curriculum sesuai dengan enrolment murid, kesediaan dan juga kemahiran guru. Dan yang ke-11 ialah penubuhan jawatan kuasa bimbingan pelajar sekolah dan jawatan kuasa sekolah sebagai institusi masyarakat. Kami memberikan skala 6 kerana pihak sekolah di SK Bukit Kapar memang ada menubuhkan kelab bimbingan dan kaunseling, tetapi kelab ini bukan di bawah kendalian unit co-curriculum sekolah tetapi diurus tadbir oleh unit hal ehwal murid. Yang ke-12 ialah dari segi tahap kemaskini fail penubuhan dan pengurusan. Kami memberikan skala 7 kepada SK Bukit Kapar kerana SK Bukit Kapar ini mempunyai jawatan kuasa induk seramai 12 orang yang bertugas untuk merancang aktiviti, mengurus dan juga memantau perjalanan aktiviti selain mengawal sedia fail pengurusan curriculum. Dan dari segi pemantauan dan semakan fail akan diaudit oleh penolong kanan co-curriculum dan juga jawatan kuasa induk pada bulan Julai atau bulan Ogos.
Dan yang ke-13 ialah dari segi rekod co-curriculum bagi murid. Kami memberikan skala 7 kerana setiap murid mempunyai rekod co-curriculum atas penyertaan aktiviti co-curriculum dalam bentuk laporan bertulis oleh guru pembimbing. Sekian daripada saya. Terima kasih. Untuk soalan 14 berkaitan dengan penilaian prestasi, mendapat skala 7 kerana setiap murid tahun 4, 5 dan 6 akan diberi penilaian prestasi mereka dalam co-curriculum melalui sistem aplikasi atas talian iaitu Pentafsiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Co-curriculum PAJSK. Soalan 15 berkaitan dengan mengemaskini panggilan data juga mendapat skala 7 kerana Jawatankuasa Induk sentiasa mengemaskini data-data pencapaian sekolah dalam bidang co-curriculum. Data-data tersebut juga telah didokumentkan untuk memudahkan AJK mengurus pergerakan murid dalam aktiviti co-curriculum. Soalan 16 berkaitan dengan insentif mendapat skala 7 kerana pihak sekolah memberikan insentif atau sekalian galakan kepada pelajar yang mewakili sekolah di mana-mana pertandingan seperti jamuan makanan. Soalan 17 berkaitan dengan sekolah berwatak mendapat skala 7. SK Bukit Gabah berusaha untuk mencapaikan sekolah berwatak. Walau bagaimanapun, mereka memanggilnya sebagai kebitaraan sekolah. Soalan 18 berkaitan dengan penilaian Standard Tinggi Kualiti Pendidikan STKP juga mendapat skala 7. Pihak sekolah lebih menitik beratkan SKPM G2 iaitu penarafan kendiri sekolah berdasarkan bukti pencapaian sedia ada. Soalan 19 merupakan peluang pelajar lebih aktif dalam peringkat yang lebih tinggi. Juga mendapat skala 7 kerana pihak sekolah tidak menghalau pelajarnya untuk bergiat aktif dalam aktiviti co-curriculum dan mencemburi peringkat yang lebih tinggi. Malah, pihak sekolah akan sentiasa menyokong usaha murid untuk mengharumkan nama sekolah. Soalan 20 berkaitan dengan kegiatan co-curriculum di sekolah juga mendapat skala 7. Pihak sekolah akan mengadakan perkemahan unit beruniform pada setiap tahun. Pada awalnya, aktiviti ini hanya dilakukan di sekolah, tetapi sejak beberapa tahun kebelakangan, aktiviti ini dilakukan di luar sekolah dengan pengurusan yang lebih sistematik oleh pihak luar. Soalan 21 adalah kerjasama antara pihak luar mendapat skala 7. Pihak sekolah bekerjasama dengan ibu bapa, alumni serta bekas guru SK Bukit Gabah untuk menubuhkan support team. SK Bukit Gabah juga ada berkolaborasi dengan sekolah lain dalam beberapa acara. Baiklah, untuk petunjuk pelaksanaan yang seterusnya saya akan sambung iaitu berkenaan dengan rasa sayang terhadap sekolah. Skala 6 diberikan kerana pihak sekolah SK Bukit Gabah ini mampu menzahirkan rasa sayang terhadap sekolah serta bersatu padu pada kebanyakan murid. Berkenaan dengan reaksi yang didapati terhadap aktiviti co-curriculum pula, skala 7 diberikan kerana guru dan juga murid masing-masing memberi reaksi yang positif terhadap kegiatan aktiviti co-curriculum dan memberi komitmen yang tinggi dalam pelaksanaannya. Seterusnya adalah berkenaan dengan kualiti diri pelajar. Dari aktiviti co-curriculum yang dilakukan, kita dapat lihat bahawa aktiviti co-curriculum ini mampu memberi ruang kepada pelajar untuk menambah ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan kepada semua orang. Dan juga petunjuk pelaksanaan yang terakhir adalah berkenaan dengan sokongan ibu bapa. Ibu bapa bagi pelajar SK Bukit Gabah ini memberi sokongan dan maklum balas yang baik sempena pelaksanaan pelbagai aktiviti co-curriculum di sekolah. Oleh sebab itu kami beri mereka skala 7. Baiklah, seterusnya adalah berkenaan dengan cabaran. Yang pertama adalah berkenaan dengan pelaksanaan co-curriculum semasa pandemik. Pihak sekolah telah berusaha untuk menarik minat pelajar dengan pelaksanaan aktiviti co-curriculum secara atas talian. Perjumpaan untuk aktiviti co-curriculum masih seperti sebelum pandemik iaitu sebanyak 36 kali bersamaan dengan sekali untuk setiap minggu. Yang kedua adalah berkenaan dengan penilaian pelajar sebelum dan selepas pandemik. Pihak sekolah menggunakan PAJSK iaitu Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan Co-curriculum untuk menilai pelajar sebelum pandemik. Walau bagaimanapun, pihak sekolah tidak membuat penilaian kepada pelajar selepas pandemik kerana peratus ketidakhadiran pelajar dalam aktiviti co-curriculum secara atas talian adalah tinggi dan sangat berbeza dengan semasa sebelum pandemik. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan kekangan. Pihak sekolah telah mencuba untuk mengatasi kekangan walau bagaimanapun mereka tetap menghadapi pelbagai kekangan seperti peratus ketidakhadiran murid yang rendah dan tidak boleh melakukan perjumpaan secara fizikal. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan jangka pendek dan jangka panjang. Walaupun pihak sekolah tidak mempunyai strategi jangka pendek dan jangka panjang,
Pihak sekolah tetap bersedia untuk menerima arahan daripada pihak kementerian berkenaan dengan pelaksanaan kokurikulum pada musim pandemik ini. Seterusnya adalah berkenaan dengan perbincangan. SK Bukit Kapar telah berjaya mencapai pelbagai kejayaan hasil daripada aktiviti kokurikulum seperti yang telah kita tengok pada awal pembentangan tadi. Para pelajar juga dapat memperoleh ilmu daripada pelaksanaan aktiviti kokurikulum yang dilakukan oleh pihak sekolah. Aktiviti kokurikulum yang dilakukan juga didapati telah menepati dasar utama kedua dalam dasar pelaksanaan kegiatan kokurikulum iaitu berkenaan dengan penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Seterusnya kami mendapati perancangan yang dilakukan oleh guru untuk menghadapi aktiviti kokurikulum secara atas talian atau bersemuka menunjukkan bahawa sekolah ini bersedia dengan apa-apa kemungkinan yang akan berlaku sepanjang tahun 2021 ini. Dan juga yang terakhir adalah berkenaan dengan tindakan yang bijak yang dilakukan oleh pihak sekolah di mana mereka menjadikan tahun lepas sebagai tanda aras untuk memastikan aktiviti kokurikulum pada tahun ini berjalan lebih lancar dengan pengenalan yang lebih efisien adalah suatu perkara yang boleh diteruskan. Sebagai kesimpulan, perancangan strategik penting untuk sesebuah sekolah berada di landasan mencapai kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. Dengan adanya pelan yang strategik, pihak sekolah dapat melahirkan bakat-bakat baru atau pelapis yang baru untuk meriah pencapaian kokurikulum yang cemerlang. Sokongan dan galakan ibu bapa dan masyarakat dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menyerah di peringkat yang lebih tinggi dalam aktiviti kokurikulum. Sokongan ibu bapa juga dapat meningkatkan motivasi pelajar dan pelajar dapat mencapai kejayaan bukan sahaja dalam bidang akademik, malah bidang kokurikulum. Sampai ke penghujung pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.